Awak dah baca kan, mesti awak dah tahu kan pasal bab ni kan. Okay, untuk hari ni kita akan buat peta minda daripada bab yang kita yang awak belajar last kali ni. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Tajuk dia apa? Saya pun lupa dah. Tajuk dia keluarga berintegriti, keluarga disegani. Okay, dalam topik ni, okay, dia bincangkan pasal apa? Apa isi-isi yang dia bincangkan dalam topik ni? Awak dah buat nota kan sebelum ni? Yang awak salin apa dia? Dia ada apa dalam topik ni? Dia pasal keluarga, ciri-ciri. Okay, dia bincangkan pasal keluarga. Okay, keluarga ni apa? Okay, dekat sini dia ada cakap lah. Keluarga ni ialah unit asas, okay, yang berkait rapat dengan integriti dalam membentuk sikap dan perlakuan mulia setiap anggotanya. Okay, tu dia punya general. Saya nak isi-isi dia yang penting. Itu saya ada bagi masa dekat dalam grup. Dalam grup tu saya ada tulis tu. Saya nak apa? Saya suruh awak buat nota ringkas berkaitan apa? Berkaitan Ada 3. pasal ciri-ciri integriti keluarga. Okay, yang pertama, betul lah. Yang tu lah yang saya nak. Okay, yang pertama, okay, yang pertama apa dia? Ciri integriti keluarga. Ciri integriti keluarga. Tulisan warna hitam pula. Okay, ciri integriti keluarga. Okay, integriti keluarga faham tak? Apa itu integriti keluarga? Faham? Apa tu integriti keluarga yang awak rasa awak faham? Guna je ayat awak. Dia macam saling menghormati antara satu sama lain. Saling menghormati. Menghormati antara satu sama lain. Okay, lagi? Idea lain? Ciri integriti integriti keluarga tu maksud dia apa? Dia setiap orang tu mesti kena ada tanggungjawab dia. Okay, betul lah tu. Okay, dia maksudnya setiap ahli-ahli keluarga ni, okay, kalau dia nak bina keluarga yang bahagia, dia mesti ada, setiap ahli ni mestilah bertanggungjawab, okay, ada nilai-nilai kasih sayang, okay, semua ni berlandaskan nilai-nilai murni. Okay, itu maksud integriti keluarga. Okay,
Dekat sini dia minta ciri integriti keluarga. Okey, ada berapa ciri integriti keluarga ni? 6. Ada 6. 6 Sekejap. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Okey, ciri yang pertama apa? Saling menghormati. Okey, saling menghormati. Okey, saling menghormati. Okey, setiap keluarga ni dia mesti saling hormat menghormati lah. Okey, anak mesti hormat ibu bapa. Okey, adik-beradik mesti hormat antara satu sama lain. Okey, itu saling hormat menghormati. Okey, ciri yang kedua. Hubungan erat. Okey, hubungan erat. Okey, keluarga yang berintegriti ni hubungan dia mestilah erat, sentiasa erat. Okey, kalau keluarga asyik bergaduh aja, ciri integriti dia kurang lah. Okay. Tak semestinya bergaduh tu tak ada integriti. Itu normal lah. Okay. Setiap orang, setiap keluarga mesti ada masanya dia bergaduh ataupun berselisih faham. Okay. Tapi bukan setiap masa. Kalau bergaduh pun sekejap-sekejap je. Bergaduh antara adik-beradik pun sekejap-sekejap. Itu normal lah. Okay, seterusnya, ciri seterusnya. Penyayang. Okay, penyayang. Okay, yang ni orang selalu sebut. Okay, kita selalu dengar. Okay, setiap keluarga nak jadi keluarga yang bahagia mestilah penyayang. Okay, ada sifat penyayang. Saling menyayangi antara ahli keluarga. Okay, seterusnya. Amanah. Okay, amanah. Okay, amanah. Macam mana amanah ni? Contoh amanah. Kalau amanah biasa kita tahulah. Kalau orang bagi duit dekat kita, kita jaga duit tu. Kita tak gunakan duit tu. Tu contoh amanah kalau orang bagi suruh kita pegang duit. Kalau keluarga, contoh amanah dia macam mana? Dia contoh amanah dia. Contohnya adik-beradik dia anak first. Dia kena beramanah untuk jaga adik-beradik dia macam itu. Tu bertanggungjawab. Tu lain maksud dia. Macam mana amanah dalam keluarga ni? Contoh awak ada kawan. Okey. Kawan awak simpan maksudnya dia bagi tahu satu rahsia dekat awak. Dia kata jangan bagi tahu orang lain. Awak pun tak bagi tahu orang lain. Tu maksud amanah. Kalau untuk keluarga pula macam mana? Dia awak kaitkan dengan rahsia tadi yang saya bagi tahu. Contohnya rahsia keluarga. Kita tak boleh bagi tahu sesiapa. Betul lah tu. Tu maksud saya. Okey. Hal-hal tentang keluarga ataupun rahsia-rahsia yang berkait dengan keluarga, jangan kita sebarkan atau bagi tahu orang lain. Tu maksud amanah dalam integriti keluarga ni. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya. Ciri-ciri seterusnya. Bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab macam tadilah awak kata. Okey, tolong jaga adik. Okey, kalau mak ayah minta tolong jaga adik, awak jaga adik dengan betul-betul. Tu adalah tanggungjawab. Okey, last sekali. Pegang agama kuat. Pegangan agama kuat. Pegangan agama kuat. Okey. Okey, seterusnya ciri integriti, pegangan agama yang kuat. Okey, jadi setiap keluarga ni, kalau dia nak ada ciri integriti keluarga yang bagus, pegangan agama dia mesti
kuat. Okey, sebab apa perlunya pegangan agama yang kuat? Apa jadi kepada keluarga tu bila dia tak ada pegangan agama? Apa akan jadi kepada keluarga tu? Mungkin keluarga dia akan terjejas. Keluarga dia akan terjejas. Dari segi apa? Dari segi kewangan ke, Lagi? dari segi hubungan terjejas tak? terjejas juga. Okey, dari segi hubungan antara ahli keluarga pun akan terjejas lah. Okey, contoh, agama, keluarga tu tak ada pegangan agama. Okey, dia jenis buat hal dia je. Okey, bila ada masa perayaan ke, nak pergi sembahyang sama-sama ke, dia tak bersatu. Jadi dekat daripada situ sedikit sebanyak hubungan antara keluarga ni dia akan renggang lah. Sebab tu pegangan agama yang kuat ni dia boleh menyumbang kepada integriti keluarga yang baik. Okey. Ada 1 2 3 4 5 6. Okey. Ciri-ciri integriti keluarga. Okey, dah siap yang tu. Okey, seterusnya. Poin apa lagi? Contoh integriti keluarga. Contoh integriti keluarga. Okey. Okey, contoh integriti keluarga ada berapa? Ada 6 juga. Ada 6 juga Okey. Panjang tu. Panjang. Okey. Kita ambil dia punya point dia yang utama je. Okey, yang pertama. Yang ada poin besar dia tu, cikgu. Poin besar dia je. Menjadikan pegangan agama sebagai asas pokok dalam pembinaan keluarga. Saya copy kat sini lah senang. Okey, menjadikan pegangan agama sebagai asas kukuh dalam pembinaan keluarga. Nampak tak? Nampak? Okey, ni yang pertama. Okey, menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga. Macam tadilah saya cakap. Okey, bila pegangan agama kuat, automatik keluarga tu hubungan akan jadi kuat, lebih erat. Bila pegangan agama tak kuat, jadi hubungan akan automatik menjadi renggang. Okey. Ini untuk contoh yang pertama. Okey, contoh kedua. Menjaga kerahsiaan keluarga. Okey, menjaga kerahsiaan keluarga. Susah pula. Okey, menjaga kerahsiaan keluarga. Ni termasuk dalam ciri-ciri yang mana? Yang kita bincang tadi. Ciri amanah. Okey, dia termasuk dalam ciri amanah. Okey, jadi awak tak boleh bagi tahu aib keluarga awak, okey? Masalah keluarga kepada orang lain. Ni contoh integriti keluarga lah. Okey, yang ketiga. Menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga. Sekejap. Dekat sini lain ni. Buku saya tengok.
melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tapi saya tengok dekat buku lain. Menunjukkan teladan. Awak terlepas ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak terlepas 1 poin ni. Ni, melaksanakan tugas dan tanggungjawab ni. Awak lupa salin. Dia sebenarnya ada 7 poin. Ni yang ketiga sebenarnya. Okay, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami, isteri dan anak-anak. Okay, yang ni dia termasuk dalam ciri apa? Bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab. Okay, betul. Okay, seterusnya yang keempat. Yang keempat baru yang tadi awak cakap tadi. Okay, menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga. Okay, setiap keluarga, setiap ahli keluarga dia mesti tunjuk teladan yang baik kepada anggota keluarga yang lain. Okay, jadi bila awak tunjukkan contoh teladan yang baik, automatik ahli keluarga yang lain pun akan mengikuti awak. Macam awak lah. Okay, awak kakak. Awak mesti tunjuk teladan yang baik kepada adik-adik awak. Okay, jadi bila awak tunjuk teladan yang tak baik, nanti adik-adik awak akan tengok. Okay, awak buat benda yang tak baik. Jadi dia orang akan ikut. Jadi integriti keluarga tu akan terganggu lah. Okay. Okay, yang kelima. Memupuk perasaan kasih sayang dan hubung baik dalam keluarga. Okay, memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik dalam keluarga. Okay, yang ni dia termasuk dalam ciri penyayang. Okay, memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik. Okay, yang keenam. Mendidik anak-anak untuk menyayangi, menghormati dan menjaga warga tua. Okay, mendidik anak-anak untuk menyayangi, menghormati dan menjaga orang tua. Okay, contoh menjaga orang tua macam mana? Kita kena buat apa? Kita kena Macam mana kita nak menjaga orang tua? Kita nak jaga dari segi apa? dari segi kebajikan dia. Okay, dari segi kebajikan dia, okay, makan minum dia. Okay, orang tua, contoh atuk ke nenek awak ke, dia dah tua, dia dah dah tak bekerja. Jadi dia pun sama macam kita perlu makan apa. Jadi kita sebagai anak-anak dia, okay, perlu jaga kebajikan dia, okay, bagi makan, bagi duit, okay. Tu contoh dia. Okay, last sekali. Menghentikan pertelingkaran antara anggota keluarga secara adil. Okay, menghentikan pertelingkaran antara anggota keluarga secara adil. Okay. Ni ada 7. Besarkan sikit. Okay, dah. Okay, selesai 2. Okay, tinggal 1 lagi. Okay, satu lagi apa dia? Cara memupuk integriti keluarga. Okay. Cara memupuk integriti keluarga. Okay, macam mana kita nak pupuk integriti keluarga? Okay, ada kat sini ada 4, betul? Ada 4. Okay, ada 4 cara memupuk integriti keluarga. Okay, yang pertama.
Apa dia yang pertama? Memberikan penghargaan kepada anggota keluarga. Okey, memberikan penghargaan kepada anggota keluarga. Contohnya, macam mana awak nak bagi penghargaan kepada anggota keluarga? Masa bila? Ketika meraihkan Hari Istimewa Keluarga. Okey, masa meraihkan Hari Istimewa Keluarga. Okey, contohnya macam mana? Hari Istimewa tu contohnya apa? Hari jadi ke tak jadi? Okey, hari jadi boleh lah. Okey, maksudnya bila awak sambut hari jadi, tu maksudnya adalah tu awak menghargai, okey, awak menghargai keluarga awak, okey. Lagi yang lain, contohnya, okey, bila keluar keputusan exam, peperiksaan, okey, awak dapat cemerlang. Jadi family awak buat sambutan, okey, buat makan ke, bagi duit ke, bagi hadiah ke, itu juga adalah cara untuk memberi penghargaan kepada anggota keluarga. Okey, seterusnya. Memberi layanan adil terhadap anggota keluarga. Okey, memberikan layanan adil terhadap anggota keluarga. Ya, setiap anggota keluarga ni mestilah dilayan dengan adil. Okey, tak boleh ada pilih kasih ataupun berat sebelah. Okey, setiap ahli keluarga ni wajar diberikan layanan yang sama rata. Okey, seterusnya. Menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Okey, menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Okey, contoh dia menyayangi anggota keluarga. Menyediakan keperluan harian. Okey, menyediakan keperluan. Okey, selalu kalau yang menyediakan keperluan ni selalu awak punya parent lah, ayah ibu awak, okey. Dia akan sediakan keperluan makan, minum, baju awak semua. Tu adalah cara dia menyayangi awak lah. Okay, kalau dia tak sayang awak, dia tak ada sediakan makan awak, minum awak. Okay, dia tak akan hantar awak pergi sekolah. Okay, walaupun dia tak tunjuk, dia tak bagi tahu yang dia sayang, tapi benda yang dia buat tu adalah cara dia menyayangi awak. Kalau dia tak sayang, dia buat tak tahu je. Okay, faham? Faham. Okay, last kali. Mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Okay, mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Okay, contoh kemahiran keibubapaan yang baik macam mana? Dia jadi suri teladan yang baik untuk anak-anak dia. Okay, dia jadi suri teladan. Lagi? Kemahiran keibubapaan? Ibu bapa dia perlu tahu apa? Dia perlu tahu kalau nak jadi ibu bapa kena tahu apa? Kalau nak jadi ibu bapa kena tahu macam mana cara nak didik anak-anak. Okay, macam mana nak didik anak-anak, macam mana nak uruskan keluarga tu. Itu adalah kemahiran keibubapaan lah. Okay, faham? Faham? Okay. Ada lagi tak? Ada implikasi amalan. Okay, tak apalah. Banyak lagi ni. Satu. Implikasi dengan... Saya suruh salin 3 ni je. Oh. Yang implikasi belum salin lagi. Implikasi dengan amalan integriti. Saya ingat ketiga tu je. Okay, kita masukkan je lah terus. Ke awak nak sambung esok?
Boleh je kalau cikgu nak sambung. Sambung esok? Ke sambung Boleh sekarang? juga. Mana-mana pun boleh. Mana satu ni? Saya tak tahu. Tak kisah cikgu je. Cikgu Tak nak kisah, sambung Ani pun boleh. Esok pun boleh. Okey, saya buat terus lah, senang. Buat Okey. terus atas ni. Okey, implikasi perbuatan. Tapi awak tak buat nota lagi yang ni kan? Tak buat lagi. Tak apa. Yang ni esok awak buat nota. Okey. Sebenarnya yang ni kita cover untuk esok lah. Jadi esok saya tak payah buat Google Meet. Awak buat je nota esok. Lepas tu awak hantar je kat saya. Boleh? Okey. Okey. Sekejap. Ni saya punya pen ni. Cikgu, yang video cikgu suruh buat tu kan? Ah, Dia bagi setiap orang tu masa dia 2 minit gitu Tak. Video tu 2 minit. Seorang dia akan buat video sekejap je. Dalam 5 saat ke 10 saat macam tu je. Contohnya? Contohnya seorang ni dia bagi tahu 1 langkah atau 2 langkah macam gitulah. Ya betul. Macam tu lah maksudnya. Kemudian yang lain pula buat 1 langkah. Nanti saya gabungkan semua tu. Nanti saya masukkanlah sikit, ada animasi ke apa, saya masukkan sikit. Macam kartun ke. Okey. Tak apa, awak cari je dulu siapa-siapa. Cakap je, senang je buat video dia, tak lama. Tapi awak jangan malu lah depan kamera. Sebab awak kena rakam percakapan awak tu. Tak apa, sekarang saya dah tak malu dah. Sebab masa hari tu pun kena buat video untuk calon presiden. SLB Ada SLB ke tahun ni? Ada, cikgu just pilih satu jawatan je, presiden je. Cikgu Aisyah pilih? Cikgu Nurwati. Nurwati. Siapa dia presiden tahun ni? Tak tahu lagi sebab cikgu belum keluarkan Google Form untuk undi. Belum lagi. Cikgu just suruh buat poster dengan video dulu. Okey. Bagus. Okey, yang ni. Okey, implikasi perbuatan tidak berintegriti terhadap anggota keluarga. Apa akan jadi bila kita tidak berintegriti terhadap anggota keluarga? Okey, apa kesan dia? Okey, ni kesan dia dia bagi. Okey, yang pertama, kerosakan akhlak dalam keluarga. Okey, kerosakan akhlak dalam keluarga, saya salin dulu. Yang kedua, penglibatan dalam. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Rumah tangga porak-poranda. Last sekali. Diskriminasi dalam keluarga. Okey, implikasi perbuatan tidak berintegriti terhadap anggota keluarga. Ya, benda ni awak fikir sendiri pun awak boleh tahu. Okey, yang pertama, kerosakan akhlak. Okey, bila tak ada integriti, automatik akhlak akan rosak lah. Okey, berlakunya pergaduhan dalam keluarga, okey, aktiviti yang tidak sihat dalam keluarga, itu contoh kerosakan akhlak.
Okey. Yang kedua, penglibatan anggota keluarga dalam gejala sosial. Okay, contoh macam mana penglibatan anggota keluarga dalam gejala sosial? Contoh gejala sosial apa dia? Apa gejala sosial ni? Ha? Yang main internet gitu tu cikgu Yang melayari internet ke apa gitu tu bukan gejala sosial. Maksudnya gejala sosial ni, macam mana saya nak cakap? Okay, contoh macam awak melepak. Faham? Faham. Okay, melepak, pergi lakukan vandalisme. Tu gejala sosial lah. Okay, merokok. Gejala sosial lah tu. Okay, benda-benda yang awak buat dengan kawan-kawan. Okay, pengaruh rakan sebaya tu. Tu adalah gejala sosial lah. Okay, benda yang boleh merosakkan keluarga dan juga masyarakat. Tu dipanggil gejala sosial. Okay, seterusnya meruntuhkan institusi kekeluargaan. Okay, bila tak ada integriti ni, automatik institusi kekeluargaan ni akan runtuh. Okay. Anak tak hormat ibu bapa. Okay, mak ayah abaikan anak-anak. Tu maksudnya. Okay, faham? Faham? Okay, seterusnya rumah tangga porak-peranda. Okay, bila tak ada integriti terhadap anggota keluarga ni, rumah tangga porak-peranda. Berlakulah penceraian. Okay, mak ayah bercerai. Ni salah satu akibat daripada tak ada integriti dalam keluarga. Okay, last sekali, diskriminasi dalam keluarga. Okay, tahu apa maksud diskriminasi ni? Tak, diskriminasi ni maksudnya macam awak melebihkan orang lain berbanding orang lain. Okay, contoh, parent awak lebihkan abang awak. Parent awak lebihkan adik awak. Tu diskriminasi lah tu. Okay, dia lebihkan orang lain berbanding orang lain. Tu kita panggil sebagai diskriminasi. Okay, faham? Faham? Okay, ni implikasi dia. Last sekali, amalan integriti dalam keluarga. Mantap. Okay, amalan integriti dalam keluarga. Okay, dekat situ dia bagi ada berapa amalan integriti dalam keluarga? Apa cikgu? Ada berapa amalan integriti dalam keluarga dia bagi dekat situ? 4 kot. Dalam buku teks. Ada 4. Okay, yang pertama dekat sini. Yang pertama, okay, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Okay, setiap keluarga ni, kalau dia nak wujudkan amalan integriti ni, dia mesti saling menyayangi. Okay, ini benda normal lah. Okay, seterusnya, ni yang saya cakap tadi. Okay, mendidik anggota keluarga dengan ajaran agama atau kepercayaan. Contohnya macam mana saya cakap tadi? Buat apa? Mendidik anggota keluarga dengan ajaran agama atau kepercayaan. Saya bagi tahu tadi yang pegangan agama kuat. Contohnya kena buat apa?
Tadi saya ada terangkan tadi. Kalau pegangan agama yang kuat, contohnya macam mana? Lupa dah? Dah lupa pula. Okay, contoh dia, yang saya cakap tadi, lakukan amalan-amalan keagamaan bersama-sama. Contoh macam pergi semayang ataupun pergi upacara keagamaan bersama-sama. Itulah cara dia, amalan nak didik keluarga ni, dengan ajaran agama. Seterusnya, yang ketiga, menunjukkan perlakuan mulia supaya anggota dalam keluarga dapat mencontohinya. Yang ni awak pun tahulah. Kena tunjukkan sikap-sikap yang baik. Bercakap tu, bercakap benda yang baik. Buat pun buat benda yang baik. Menghormati orang. Itu adalah contoh-contoh perlakuan yang mulia. Last sekali. Memastikan penglibatan warga tua dalam setiap aktiviti keluarga. Kenapa kena ada penglibatan warga tua dalam setiap aktiviti keluarga? Mungkin mereka dapat restui perkara tu. Merestui. Boleh. Jadi bila awak buat aktiviti, awak libatkan warga tua dalam keluarga awak. Maksudnya orang-orang tua yang ada dalam keluarga awak tu, bila dia mengikuti sekali aktiviti yang dilakukan, dia akan rasa disayangi ataupun masih lagi diperlukan oleh keluarga tu. Jadi bila awak buat penglibatan warga tua ni, automatik awak akan didik ahli keluarga yang lain untuk menghormati orang tua. Kemudian orang tua ni dia pengalaman dia luas. Dia hidup lebih lama. Jadi dia dah lalui fasa-fasa hidup yang awak belum lalui lagi. Jadi dia boleh bagi nasihat dekat keluarga awak. Jadi dari situlah awak boleh, keluarga awak ni akan jadi lebih erat. Integriti keluarga ni akan jadi lebih kuat. Sebab tu pentingnya kita mendengar nasihat orang tua. Faham? Faham? Dah selesai. Selesai untuk tajuk ni. Mana? Ni semua yang awak perlu tahu dalam topik ni. Saya try. Tak nampak ni. Saya ingat saya nak masukkan dalam grup nanti suruh awak baca balik. Awak nak saya screenshot besar sekali ke satu-satu? Mana je lah cikgu. Nampak tak kalau saya buat besar-besar macam tu? Tak apa, saya try nanti. Jadi awak faham lah kan untuk topik ni. Keluarga berintegriti, keluarga disegani. Ni semua yang awak perlu ingat. Dalam exam nanti yang awak nak kena hafal, awak tengok je nota ni. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada apa-apa, kelas kita sampai sini je lah. Jangan lupa cari